Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 2 rekod tak lengkap siri ke-8. Standard pembelajaran untuk hari ini 11.3 kaedah menganalisis, 11.3.4 mentafsir belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan. Pada siri ke-7, kamu telah belajar bagaimana mentafsir belanja dengan mengambil kira pelarasan. Hari ini kamu akan belajar pula bagaimana mentafsir hasil dengan mengambil kira pelarasan. Okey, hari ini kita masih belajar cara mendapatkan maklumat untuk menentukan untung atau rugi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap menggunakan kaedah analisis. Ya, kita telah pelajari sebelum ni cara menganalisis buku tunai, cara menganalisis untuk menentukan jualan dan belian, dan kita juga telah belajar sebelum ini cara membuat analisis untuk menentukan belanja. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat analisis untuk menentukan hasil. Okey, jom kita lihat bagaimana untuk mentafsir hasil dengan mengambil kira pelarasan. Analisis hasil bertujuan untuk mengira jumlah hasil yang sebenar, di mana hasil tersebut adalah hasil yang diiktiraf pada tahun semasa sahaja. Pelajar perlu mengambil kira nilai hasil yang diterima, hasil belum terperoleh atau hasil belum diterima. Sebelum kita mencuba membuat latihan, cikgu ingin mengingatkan semula kepada kamu formula untuk merekod di dalam ledger, iaitu menyediakan akaun menggunakan formula Bartlett, di mana cikgu telah pun ajar kamu di tingkatan 4, iaitu belanja dan aset apabila bertambah didebitkan akaun tersebut. Manakala bagi akaun liability, ekuiti pemilik dan hasil dikreditkan apabila berlaku pertambahan. Ya, sekiranya berlaku pengurangan, sebaliknya lah. Ya, kalau pertambahannya di sebelah debit, maka pengurangannya mestilah di sebelah kredit. Ya, kalau pertambahannya di sebelah kredit, maka pengurangannya di sebelah debit. Okey, bagaimana pula pada hari ini kita ingin merekodkan akaun hasil? Okey, akaun hasil pertambahannya di sebelah mana? Di sebelah debit. Jadi, apabila berlaku pertambahan dalam akaun hasil, kita perlu debitkan. Manakala apabila berlaku pengurangan, terbaliklah, kita akan kreditkan. Okey. Bagaimana untuk kita membuat analisis hasil? Yang pertama, kamu perlu sediakan akaun hasil tersebut. Okey. Kemudian kamu perlu tahu di mana bahagian debit dan di mana bahagian kredit, ya. Kiri debit dan kanan kredit. Okey, yang ketiga, kamu perlu tahu butiran yang perlu ada dalam akaun hasil, ya. Iaitu yang pertama perlu ada baki BB, iaitu baki bawa ke bawah. Baki tersebut boleh berada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Salah satu, ya. Kita lihat kepada jenis baki tersebut. Sekiranya ia adalah hasil belum terperoleh atau hasil belum terima. Okay. Yang kedua, perlu ada butiran tunai atau bank, ya. Okey, biasanya kita akan tulis dalam butiran bank lah, ya. Okey. Apabila berlaku penerimaan, kita akan rekodkan penerimaan tersebut, iaitu sebagai bank. Yang ketiga, perlu ada butiran untung rugi. Kerana akaun hasil merupakan akaun nominal yang bersifat sementara.
pada hujung tahun, kita akan tutup akaun-akaun ini, akaun-akaun hasil, dan kita akan hantar ke dalam akaun untuk rugi. Okey, yang terakhir, perlu ada baki akhir, iaitu baki hantar ke bawah. Sama ada debit atau kredit merujuk kepada sama ada ia hasil belum terperoleh atau hasil belum diterima. Okey, supaya kamu lebih faham, kita akan cuba membuat contoh latihan ini. Cikgu bacakan soalan terlebih dahulu. Maklumat di bawah diambil daripada buku perniagaan Fazril. Sewa belum terperoleh pada 1 Januari 2020, 480. Sewa belum terperoleh pada 31 Disember 2020, 690. Sewa yang telah diterima sepanjang tahun 2020, 730. Hitung sewa diterima sebenar dalam tahun 2020. Okey, pelajar-pelajar jangan confuse ya. Sewa yang telah kamu pelajari sebelum ini dalam siri ke-7 merupakan sewa iaitu belanja, kategori belanja kerana sewa itu sewa dibayar. Tapi ini adalah hasil di mana sewa diterima. Ya, sewa diterima merupakan hasil. Okey, mungkin pelajar tertanya-tanya bagaimana sesebuah perniagaan itu boleh menerima sewa, iaitu ada sewa diterima. Okey, kita akan wujudkan akaun sewa diterima apabila sesebuah perniagaan mempunyai sama ada bangunan ataupun apa saja bentuk aset yang disewakan ya. Contoh bangunan, rumah iaitu milik perniagaan yang disewakan kepada pihak luar. Jadi sewa yang diterima itu merupakan hasil ya. Berbeza pula dengan sewa yang dikategorikan sebagai belanja, di mana kita sendiri yang membuka perniagaan menyewa sesebuah bangunan atau sebuah tempat, sebuah premis untuk berniaga, itu merupakan sewa yang dibayar, iaitu perbelanjaan, ya, kategori belanja. Jadi cikgu harap kamu dah fahamlah perbezaan sewa kategori belanja dan sewa diterima kategori hasil. Mula-mula sekali, kamu perlu buka akaun hasil tersebut. Di sini, akaun hasil tersebut adalah akaun sewa diterima. Ya. Kemudian, kamu perlu tulis tahun pada ruangan tarikh dan RM pada ruangan jumlah. Okey. Kemudian, kita akan mula merekodkan baki awal, iaitu baki BB. Okey, di sini baki BB-nya adalah sewa belum terperoleh, ya, iaitu sebanyak 480. Okey, apa maksud sewa belum terperoleh? Okey, sewa belum terperoleh bermaksud kita sebagai pemilik perniagaan telah menerima sewa tersebut, hasil sewa tersebut daripada penyewa kita, tetapi penyewa itu belum diberi perkhidmatan. Maksudnya dia bayar awal, ya. Sedangkan dia baru masuk dalam premis yang disewa itu, okey, dia belum lagi mula mendudukinya, tapi dia pun dah membayar sejumlah amount untuk bulan tersebut atau beberapa bulan. Itu maksudnya sewa belum terperoleh. Okey, kita telah menerima hasil tapi kita belum dapat memberi perkhidmatan lagi kepada pembayar kita itu, iaitu penyewa kita. Okey, jadi maksudnya di sini kita belum dapatlah, kita telah pun dapat hasilnya, ya. Kita telah pun dapat hasilnya. Jadi kalau dah dapat hasil, dalam akaun sewa diterima, kita hanya akan rekod sama ada kita dah dapat atau belum, ya. Kalau kita dapat, itu bermaksud hasil. Kalau kita belum dapat, itu bermaksud belum dapat hasil. Okey? Okey, jadi kalau dah dapat, hasil akan bertambah dan kita akan kreditkan. Sebab Bakleh kata hasil bertambah di sebelah kredit. Okey, so kita akan kreditkan. Ya, kita akan tulis Januari 1, baki BB
480. Ya. Okey. Seterusnya, kita akan rekod, kita skip ya. Kita skip untuk sewa belum terperoleh pada 31 Disember. Sebab itu baki akhir. Okey, kita akan rekod dulu sewa yang telah diterima sepanjang tahun 2020. Jadi kamu bintangkanlah dulu yang nombor 2 tu. Maksudnya kita belum rekodkan lagi. Ya. Okey, kita terus kepada rekodkan penerimaan sewa yang kita dah terima. Okey, iaitu sebanyak 730. Kalau kita dah terima sewa, itu bermaksud kita telah mendapat hasil. Pertambahan hasil di sebelah kredit. Jadi kita akan rekodkan sebagai Disember 31, bank 730. Okey, dah selesai merekodkan penerimaan. Sekarang kita akan rekodkan yang ketiga, iaitu ke mana kita akan hantar nanti akaun hasil kita ni? Bila di akhir tahun. Kita akan hantar ke dalam akaun untuk rugi. Jadi kita akan rekodkan dulu Disember di sebelah mana? Okey, akaun sewa diterima ni merupakan akaun hasil. Nanti di dalam akaun untuk rugi, ia akan berada di sebelah kredit kerana ia merupakan hasil. Jadi dalam akaun sewa diterima, kita tak bolehlah kreditkan. Kita kena letak di sebelah debit. Sebab catatan bergu kan? Kita debitkan akaun sewa terima, kita akan kreditkan nanti dalam akaun untung rugi. Jadi di sebelah debit, kita akan tulis Disember 31, untung rugi sebanyak, kita belum tahu lagi. Kita kena kira nanti. Lepas kita dah siap analisis kita nanti, kita akan dapat jawapan berapa hasil sebenar pada tahun 2020. Ya, yang sebenar. Iaitu dalam ruangan untung rugi lah yang kita akan tuliskan. Okey, kita tulis dulu macam ni. Okey, kita tinggalkan kosong untuk ruangan jumlah. Seterusnya, kita akan rekodkan pula baki akhir, iaitu baki HP. Di sini baki HP-nya sewa belum terperoleh. Bila sebut sewa belum terperoleh, maksudnya kita dah pun dapat hasil tapi kita belum beri perkhidmatan. Jadi dalam akaun sewa bertambah, akaun sewa diterima bertambah atau berkurang? Sila bertambah. Ya, sebab kita dah pun terima hasil tu. Jadi sepatutnya di sebelah kredit. Tapi kena ingat, yang kita nak rekod ni adalah baki akhir. Kalau baki akhir, dia mesti terbalik lah. Sebab nanti pada baki awal tahun depan, dia akan jadi baki, dia berada di sebelah kredit sebab dia adalah hasil. Tapi pada akhir tahun 2020, kita akan letaknya di sebelah debit. Ya. Iaitu kita akan tulis baki BB sebanyak 690. Okey. Okey, dah siap macam ni. Maka dah selesai. Kita rekodkan semua butiran yang perlu. Sekarang kita akan tutup akaun ini. Baru kita akan dapat hasil sebenar yang kita akan rekodkan di akaun untuk rugi. Okey, tutupkan akaun. Kamu buat ruangan jumlah. Kemudian turunkan jumlah yang terbanyak. Sama ada di sebelah debit ataupun kredit. Di sini kita lihat di sebelah kredit lebih banyak. Jadi kita turunkan jumlah di sebelah kredit. Iaitu 1,210. So di sebelah debit pun kita akan tulis 1,210 jumlahnya. Okey, jadi kita akan ambil 1,210, tolakkan baki HP 690, kamu akan dapat amount untuk untung rugi. Iaitu sebanyak 520. Inilah hasil sebenar yang diiktiraf pada tahun 2020. Yang kita akan bawa ke dalam akaun untuk rugi. Okey, dah siap analisis akaun hasil kita. Macam biasa, baki HP ni kita kena bawa ke tahun hadapan. Barulah lengkap ya proses merekod dalam akaun kita. Kita akan tulis 2021 Januari 1 baki BB 690. Okey, dah siap. Okey, kita akan cuba dengan latihan yang kedua, di mana
dalam latihan ini ada sedikit perbezaan dengan latihan yang pertama. Di mana dalam latihan pertama, kamu mempelajari bagaimana merekodkan hasil belum terperoleh di dalam akaun hasil dan kamu juga mempelajari bagaimana untuk mengira hasil sebenar pada tahun tersebut. Ya, iaitu hasil yang sebenar, hasil yang ditiraf pada tahun tersebut. Okey, untuk contoh yang kedua ini, kamu akan pelajari pula bagaimana untuk mengira hasil belum diterima, ya, dan kamu juga akan mempelajari bagaimana untuk mengira hasil yang sebenar pada tahun tersebut, ya, pada tahun tersebut iaitu tahun ini adalah tahun 2020. Okey, di mana hasil sebenar tersebut kita akan hantar ke akaun untuk rugi. Okey, cikgu bacakan soalan terlebih dahulu. Maklumat di bawah diambil daripada buku perniagaan Fazril. Cikgu masih menggunakan nama perniagaan Fazril. Fazril ni merupakan pelajar cikgu yang rajin. Sebab tu cikgu selalu sebut nama dia. Komisen belum terima pada 1 Januari 2020 adalah 240. Komisen belum terima pada 31 Disember 2020, 160. Komisen yang telah diterima sepanjang tahun 2020, 650. Hitung komisen diterima sebenar dalam tahun 2020. Ya? Ingat, kita nak hitung adalah komisen yang diterima sebenar yang kita akan hantar ke dalam akaun untuk rugi. Mula-mula sekali, okey, seperti biasa, kamu sediakan akaun bentuk T dan tuliskan nama akaun tersebut. Di sini, nama akaun hasil tersebut adalah akaun komisen diterima. Ya, okey. Kemudian, tuliskan tahun pada ruangan tarikh dan RM pada ruangan jumlah. Seterusnya, kita akan rekodkan baki awal, iaitu baki BB. Di sini baki BB-nya adalah komisen belum terima. Bila sebut komisen belum terima, maksudnya kita belum dapat hasil tersebut. Ya, kita telah memberi perkhidmatan tetapi hasilnya kita belum dapat. Okey, kita tahu bahawa pertambahan hasil di sebelah kredit. So kalau pengurangan belum dapat, mestilah terbalik, iaitu di sebelah debit. Jadi kita akan tulis di sebelah debit Januari 1 baki BP 240. Seterusnya, kita skip dulu untuk baki akhir. Kita terus kepada komisen yang telah diterima sepanjang tahun 2020. Telah diterima maksudnya kita telah mendapat bayarannya, kita dapat hasilnya. Jadi kita akan tulis, bila dapat maksudnya dah bertambahlah hasil kita. Jadi kita akan rekodkan di sebelah kredit. Kita akan tulis Disember 31 bank, ya. Sebab di sini tak diberitahu sama ada kita terima tunai atau bank, jadi kita anggap kita gunakan bank lah. Kita anggap kita terima dalam bentuk cek. So jumlahnya 650. Okey, seterusnya kita akan rekod pula iaitu kita akan rekodkan butiran untung rugi, iaitu di mana di bahagian untung rugi ni lah kita nak cari hasil yang sebenar-benarnya yang kita terima pada tahun 2020 ni, ya. Okey, untuk akaun komisen diterima, dia merupakan hasil, maka nanti bila kita hantar ke akaun untung rugi, dia perlu berada di ruangan kredit kerana dia adalah hasil, ya. Okey, jadi kalau dia untung rugi, dia akan berada di sebelah kredit. Dalam akaun komisen diterima, ia akan berada di sebelah debit butiran untung rugi, ya. Jadi kita akan tulis Disember 31 untung rugi, jumlahnya kita belum ketahui. Okey. Seterusnya kita akan rekod baki akhir. Okey. Baki akhir di sini juga perkataannya adalah komisen belum terima. Bila sebut belum terima, maksudnya kita belum dapat hasilnya. Jadi kita akan debitkan, ya. Okey. Jadi kita akan debitkan, kita akan tulis baki HP
Maaf, kita akan tulis baki HB kan? Sebanyak berapa? 160. Tapi kamu kena ingat, yang kita akan debitkan adalah baki BP. Ya, baki awal nanti. Tapi pada baki akhir dia terbaliklah. Ya. Okay. So, kita akan rekodkan di sebelah kredit. Kita akan tulis baki HB 160. Okey. Dah selesai. Sekarang kita akan tutup akaun ini untuk kita dapat jumlah hasil yang sebenar. Ya. Yang akan kita tulis di ruangan untung rugi. Jadi turunkan, macam biasalah kita kena buat ruangan jumlah. Kemudian kita akan turunkan jumlah yang paling banyak sama ada debit atau kredit. Di sini jumlah yang paling banyak adalah kredit. Kita tuliskan jumlahnya sebanyak 810 di kedua-dua belah. Kemudian di sebelah debit kita akan ambil 810 dan tolakkan baki BP tu 240. Barulah kita akan dapat hasil yang sebenar, akaun komisen yang terima sebenar, ya, yang kita akan letak di ruangan untung rugi, iaitu sebanyak 570. Di mana inilah hasil sebenar, ya, komisen yang diterima untuk tahun 2020 yang kita akan hantar ke dalam akaun untung rugi pada akhir tahun. Okey, akaun ini belum selesai, di mana kita mestilah bawa baki HP tu ke tahun hadapan. Dia akan jadi baki BB. Kita akan tulis baki HP ni akan dibawa ke tahun hadapan, akan diletakkan di sebelah debit. Kita akan tulis 2021 Januari 1 baki BP 160. Okey, dah pun selesai. Okey. Jadi untuk menambahkan kefahaman kamu, cikgu ada sediakan latihan. Okey, jawab latihan ini dalam buku latihan kamu. Tak perlu salin soalan, ya. Okey, cuma jawab. Kemudian jangan lupa ambil gambar dan hantarkan jawapan kamu ke dalam Google Classroom untuk tajuk ini. Okey, sekiranya ada masalah kamu boleh PM cikgu, ya, ataupun komen di bawah. Okey, sebelum berakhir, okey, cikgu ada kata motivasi buat kamu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Kerana ketika kamu masih memiliki harapan, di situlah kamu memiliki masa depan. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.